Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada anak-anak murid cikgu sekalian. Hari ini kita nak menyambung pelajaran kita dalam mata pelajaran sejarah tahun 5, tajuk 6, warisan negara kita, unit 2, agama Islam di Malaysia. Sebelum ini kita dah belajar yang pertama, latar belakang agama dan kepercayaan masyarakat di tanah Melayu. Yang kedua, kita dah belajar sejarah kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Hari ini kita nak sentuh kedudukan agama Islam dalam pentadbiran di negeri-negeri Melayu hingga merdeka. Dan juga kita nak sentuh kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan. Yang kelima, kita nak sentuh peranan agama Islam untuk membentuk perpaduan. Oleh itu, cikgu nak kamu semua buka buku teks muka surat 22. Okey, agama Islam dalam pentadbiran. Pada abad ke-15, agama Islam memainkan peranan penting dalam pentadbiran negeri. Hukum Kanun Melaka menjadi rujukan dalam pentadbiran semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka dan dijadikan rujukan kepada penggubalan undang-undang di negeri-negeri Melayu yang lain seperti Hukum Kanun Pahang dan Undang-Undang 919 Perak. Jadi apa maksudnya di sini? Boleh dikatakan sebagai Hukum Kanun Melaka ini adalah merupakan perintis. Perintis ni maksud dia apa? Perintis ni maksud dia orang yang mula-mula sekali buat. Okey, orang yang mula-mula sekali buat dalam negeri. Dalam negeri-negeri tanah Melayu ni, hukum, undang-undang, peraturan dalam sebuah negeri yang pertama sekali diadakan ataupun digubal ialah Hukum Kanun Melaka yang digunakan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dalam hukum Kanun Melaka ini juga terkandung hukum Islam. Kalau kita patah balik muka surat 21, kita tengok hukum Islam yang terdapat dalam undang-undang ini berkaitan dengan hukuman terhadap kesalahan jenayah, urusan jual beli dan kekeluargaan. Jadi disebabkan oleh negeri-negeri Melayu yang lain juga ingin menggubal undang-undang. Okey. Jadi diambil Hukum Kanun Melaka ini sebagai rujukan, sebagai contoh yang paling penting untuk mewujudkan ataupun menggubal undang-undang di negeri masing-masing. Okey. Kalau kita tengok dalam buku teks ini, di Pahang, Hukum Kanun Pahang ini dia ambil ataupun dia merujuk kepada Hukum Kanun Melaka. Begitu juga di Perak, iaitu Undang-Undang 99 Perak ini juga mengambil Hukum Kanun Melaka sebagai rujukan. Maksudnya hukum-hukum yang terdapat dalam Hukum Kanun Melaka ini ditirulah. Okey, ditiru oleh negeri Pahang dan negeri Perak untuk dibuat undang-undang di negeri masing-masing. Jadi kalau kita tengok dekat bawah ni, undang-undang digubal untuk mengawal kehidupan manusia. Warga negara yang mematuhi undang-undang dapat menjamin keharmonian negara. Kamu pun cikgu rasa boleh dapat boleh dapat tahulah kenapa kita perlu ada undang-undang. Kenapa kita perlu ada peraturan. Seperti contoh dalam sekolah kita sajalah. Kenapa kita kena ada peraturan? Kalau tak ada peraturan, nanti murid datang sekolah ikut suka-suka hati. Kan? Nak datang pukul 7 ke, nak datang pukul 8 ke, nak datang pukul 9 ke, tak nak datang ke. Kan? Jadi, sekolah akan jadi huru-hara. Sekolah akan jadi kacau bilau. Jadi, dibuat peraturan ataupun undang-undang. Semua murid perlu hadir ke sekolah pada pukul 7.30 pagi. Contohlah katakan. Right? Begitu juga hukum-hukum yang digubal untuk sebuah negeri ni. Alright? Baik.
Kita tengok muka surat 23. Semasa zaman penjajahan Portugis dan Belanda di Melaka, undang-undang Islam boleh diamalkan. Namun begitu, semasa penjajahan British dan pendudukan Jepun, pelaksanaan undang-undang Islam dihadkan di negeri-negeri Melayu. Maksudnya apa? Maksudnya pelaksanaan undang-undang Islam ini bukanlah merangkumi semua perkara. Okey, dia bukan merangkumi semua perkara. Ada perkara-perkara tertentu sahaja. Okay, kita tengok zaman penjajahan British. Sultan menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing. Undang-undang Islam hanya digunakan dalam hal berkaitan dengan kekeluargaan, harta pusaka dan zakat. Okey, itu saja. Dalam perkara-perkara lain, undang-undang Islam ini tidak terguna pakai ataupun tidak dilaksanakan. Okey. Sewaktu zaman pendudukan Jepun, okey, Sultan menjadi ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing. Okey, itu sama sajalah waktu zaman penjajahan British pun. Jepun mewujudkan Majlis Agama Islam yang bertanggungjawab terhadap undang-undang keluarga Islam. Okey, jadi kamu kena ingatlah isi penting ni. Okey, Jepun mewujudkan Majlis Agama Islam yang bertanggungjawab terhadap undang-undang keluarga Islam. Kalau zaman British, undang-undang Islam hanya digunakan dalam hal berkaitan dengan kekeluargaan, harta pusaka dan zakat. Kalau zaman pendudukan Jepun, Jepun mewujudkan Majlis Agama Islam. Okey, yang bertanggungjawab terhadap undang-undang keluarga Islam. Selepas pendudukan Jepun, British kembali menjajah tanah Melayu dan undang-undang Islam terus dilaksanakan. Walaupun kuasa asing datang silih berganti, namun apabila negara mencapai kemerdekaan, kedudukan agama Islam terus kukuh dan termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Apa itu perlembagaan persekutuan? Perlembagaan persekutuan ini adalah merupakan satu ketetapan. Okey, satu ketetapan yang perlu dipatuhi oleh semua rakyat di tanah Melayu tentang sesuatu perkara. Seperti contoh, kedudukan Islam sebagai agama rasmi di dalam tanah Melayu. Okey, jadi semua orang perlu patuhlah. Okey, perlu akur dengan apa yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Okey, kita tengok muka surat 24. Agama Persekutuan Malaysia. Malaysia mempunyai identiti tersendiri dengan kewujudan pelbagai agama dan kepercayaan. Kepelbagaian ini menjadikan Malaysia kaya dengan adat, budaya dan warisan. Namun demikian, agama Islam ialah agama persekutuan yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Okey, seperti mana yang cikgu sebut tadilah, apa itu perlembagaan persekutuan? Sesuatu ketetapan yang telah termaktub sejak daripada zaman British lagi, dan sehingga tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Jadi semua orang dah setuju, semua orang kena setuju. Semua orang tak boleh untuk bangkang sesuka hati. Tetapi walaupun agama Islam termaktub sebagai agama persekutuan Malaysia, penganut agama lain bebas untuk mengamalkan agama masing-masing. Kita tengok dalam petikan ini. Sin Yi, saya bangga menjadi warga negara Malaysia. Walaupun agama Islam ialah agama persekutuan, agama-agama lain boleh diamalkan. Ya Amir, tidak hairanlah kita meraihkan pelbagai perayaan agama dan kaum sepanjang tahun. Contohnya sambutan Maulid Rasul, Hari Wesak dan Hari Taipusam. Saya orang Kadazan. Kami menyambut Pesta Keamatan. Saya orang Iban. Kami menyambut Hari Gawai.
Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menghormati agama dan kepercayaan semua kaum agar perpaduan negara kekal terpelihara. Okay, di sini sebenarnya menyatakan apa? Walaupun agama Islam itu agama rasmi Malaysia, agama persekutuan Malaysia, tetapi untuk menjamin keharmonian dalam negara, agama-agama lain turut boleh diamalkan oleh penganut masing-masing. Dan kalau kita perasan, kita tahu waktu Maulid Rasul kita ada cuti. Hari Wesak pun kita cuti. Hari Taipusam pun kita cuti. Jadi semua penganut agama-agama lain ada hak juga masing-masing di dalam negara. Okey, kita tengok balik tengok lagi muka surat 25. Islam dan perpaduan masyarakat. Setiap agama menuntut umatnya mengamalkan nilai hidup yang baik. Larangan terhadap perbuatan yang tidak baik juga ditetapkan dalam setiap agama. Islam menuntut umatnya mengamalkan nilai sejagat dan nilai kemanusiaan untuk membentuk perpaduan demi menjamin kesejahteraan masyarakat. Okey. Jadi kita tengok di sinilah nilai sejagat dalam agama membentuk perpaduan. Okey. Dalam membentuk perpaduan masyarakat, bukan sekadar agama Islam sahaja yang mempunyai nilai-nilai yang baik yang perlu diamalkan. Malah agama-agama lain juga, cikgu percaya, menuntut agar umatnya juga mengamalkan nilai hidup yang baik. Seperti yang pertama sekali, toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi itu maksud bekerjasama dalam pelbagai urusan pekerjaan. Okey. Tolak ansur, okey, toleransi. Kemudian kasih sayang, iaitu mengasihi dan mengasihani orang lain walaupun berbeza agama, membantu mereka yang memerlukan. Perdamaian, bermesyuarat untuk mendapatkan keputusan ramai agar tidak menjadi pencetus kepada pergaduhan. Dan juga kesederhanaan, bersederhanalah dari pelbagai aspek kehidupan seperti berbelanja, bercakap dan berpakaian. Okey. Akhir sekali kita tengok di sini muka surat 26. Nilai kemanusiaan menjamin kesejahteraan. Okey, yang pertama hubungan manusia dengan manusia. Yang pertama hubungan manusia dengan Tuhan. Okey, mengamalkan ajaran dan meninggalkan larangannya dituntut agama. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia, berbaik sangka dan saling menghormati sesama manusia. Okey. Sikap saling hormat menghormati ini sangat penting kepada kita, bukan sahaja penganut-penganut agama Islam, malah semua sekali penganut-penganut agama yang ada di Malaysia ini perlu menghormati di antara satu sama lain. Sekiranya kita hormat pada orang lain, maka orang lain juga akan hormat kepada kita. Bila kita saling hormat menghormati, maka akan wujudlah suasana yang harmoni dan positif. Yang ketiga, hubungan manusia dengan alam sekitar, memelihara dan mengindahkan alam sekitar. Nilai sejagat dan nilai kemanusiaan dalam agama penting untuk mewujudkan keharmonian. Nilai-nilai yang baik ini perlu diamalkan untuk membentuk masyarakat yang bersatu padu. Baik, cikgu rasa setakat ini sahaja untuk topik kita pada kali ini. Kita berjumpa lagi pada topik yang akan datang. Terima kasih.